Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Kita sekatlah untuk pagi ini. Saya kira ini sudah tepat dengan masa yang kita boleh gunakan untuk kuliah ini, 15 minit hingga 20 minit. Sekarang ni 10 minit lagi pukul 7. Katalah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Satu perkara yang bila kita baca Al-Quran, baca dengan tajwid. Tajwid itu wajib. Wajib. Hadis Nabi pun ada. Iqra'ul Quran bil qulil Arab. Kemudiannya satu lagi namanya tarannum. Tarannum, tajwid dulu baru tarannum. Tajwid kemudian tarannum. Tarannum ni berlagu. Baca Quran berlagu. Berlagu dengan lagu-lagu Arab. Lagu orang Arab baca macam mana? Ulaika misalnya lah, dia panjang kat situ. Tapi yang tu tidak wajib. Kalau cantik lah, tak cantik lah. Orang yang suaranya cantik, dia cantik baca. Suara tak cantik lah juga. Tak cantik, dia baca tu sebiji-sebiji. Tak boleh baca sebiji-sebiji. Ulaika berhenti kat tu. Yad'una berhenti. Oh, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi yang bolehnya baca dengan tajwid. Tajwid itu maknanya memperelokkan bacaan. Tarannum melagu-lagukan bacaan itu. Tarannum pun cantik juga bila kita dengar bacaan dengan tarannum. Tapi kalau tak kena, lagilah buruk, lagilah tak jadi. Kita sambung kuliah kita pada hari semalam tentang ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minah ila akhiril ayat. Wala tankihul musyrikat, dan janganlah engkau berkahwin dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman, hatta yu'minna, hingga mereka beriman.
wal amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya hamba perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan yang musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah pula kamu berkahwin dengan orang musyrik, dengan wanita-wanita Islam sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang beriman lebih baik bagi kamu lelaki yang musyrik. Ya. Walaupun dia menarik hati kamu, walau a'jabatkum. Mereka orang musyrik itu mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke syurga dan daripada keampunan dengan keizinannya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, yakni perintah-perintahnya kepada kamu sekalian supaya kamu mengambil pelajaran. Ya. Semalam kita ikuti terjemahan ayat ini, iaitulah melarang orang musyrik jangan berkahwin dengan wanita musyrikah hinggalah mereka beriman terlebih dahulu, yakni memeluk Islam. Dan hamba perempuan sebenarnya lebih baik daripada hamba mukmin. Hamba beriman lebih baik daripada hamba yang musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun menarik perhatian kamu. Inilah dia ayat yang membawa kepada kita pemikiran terlebih dahulu, ada asasnya. Mengapa wanita Islam lebih baik daripada wanita musyrik? Musyrik ni yang syirik, yang pernah menyembah berhala, yang beriman tidak beriman tapi banyak mempercayai kepada perkara khurafat, khayalan. Ini namanya musyrik. Tidak semestinya pergi menyembah berhala, percaya ke pawang umpamanya. Itu pun satu perkara yang boleh membawa seorang itu kepada syirik. Walaupun orang musyrik itu, ayat ini menyatakan walaupun musyrikah perempuan yang syirik itu dengan kecantikannya, kehebatannya, hartanya dan kemasyhurannya, terkenalnya, sekalipun begitu wanita musyrik tidak bagus berkahwin dengannya hinggalah mereka beriman terlebih dahulu. Mengapa kaum musyrik ini mukmin lebih baik daripada orang yang syirik? Kerana matlamat perkahwinan ini sebenarnya ialah melahirkan keluarga yang memberi kerjasama untuk membina masyarakat dan mendidik generasi akan datang. Jadi generasi ini baik ataupun tidaknya bergantung daripada mana datangnya. Datangnya daripada keluarga yang beriman, maka insya-Allah keluarga yang beriman ini dapat membantu anak-anaknya untuk menjadi generasi yang baik, generasi akan datang yang terbaik. Jadi oleh yang demikian, orang yang ingin memilih pasangan, pilihlah pasangan daripada pasangan isteri dan suami yang boleh membantu untuk melahirkan matlamat yang kita fikir dan mengikut ukuran kufu, ukuran persamaan iman. Kerana persaingan persamaan iman dan matlamat ini
akan membuktikan matlamat yang lebih baik daripada yang lain. Wanita yang syirik tidak mampu untuk menjadi anggota yang baik dalam sebuah masyarakat. Dia tidak mampu membantu. Dia boleh merosak. Demikian juga laki-laki yang musyrik. Laki-laki yang musyrik, apa yang dia lakukan itu lebih banyak merosakkan dan boleh mensia-siakan keluarga. Jadi oleh yang demikian, Al-Quranul Karim dan hadis juga mengingatkan masalah kafa'ah. Setengah mazhab kalau tidak kufu perkahwinan dia itu, maka dia boleh fasakh. Misalnya bapaknya keluarganya memaksanya supaya kahwin dengan lelaki yang tertentu, musyrik, lelaki yang bukan muslim. Keluarga perempuan lah berhak untuk memfasahkan, membatalkan perkahwinan itu. Mahkamah boleh berbuat demikian. Kerana apa? Mengapa mahkamah yang berkuasa sehingga berkuasa menukarkan pasangan seorang yang mempunyai kafa'ah yang berlainan. Kafa'ah ni kufu, tidak ada persamaan. Persamaan yang dimaksudkan dalam hadis ialah persamaan agama, bukan persamaan kecantikan, persamaan harta benda, kekayaan, persamaan keturunan. Itu tidak penting. Yang lebih pentingnya persamaan agama. Hadis menyatakan tunkahul mar'atu limaliha wa lihasabiha wa lidiniha falfat bidzatid dini taribat yadaka. Wanita itu biasanya dikahwin seorang wanita itu kerana kemasyhurannya, kerana kayanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya. Biasanya begitu. Jadi Islam tidak melarang pemilihan itu, tetapi mencadangkan pilihlah yang beragama. Falzhar bizatid din taribat yadaka, rugilah anda jika tidak memilih wanita yang beragama. Memilih harta tak ada guna sebenarnya. Pilih harta orang. Pilih wanita yang berharta. Kita pilih yang cantik pun demikian juga, dia tidak membawa banyak faedah. Tak banyak, boleh jadi anak yang ramai-ramai pun tak menurun dia kalau dia cantik pun. Demikian jugalah oleh yang demikian Nabi katanya falfat bizatid din, pilihlah yang beragama. Ini yang paling menguntungkan sekali, paling menguntungkan. Dia dapat mendidik anak-anaknya beragama, dapat mendidik cucunya dan anak-anak keturunannya beragama, bersemayang, dapat membaca Al-Quran. Itu dia yang terbaiknya. Jadi Al-Quran menyeru di sini, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Jangan kamu kahwin sama sekali dengan orang syirik hatta yu'minu, hingga mereka beriman terlebih dahulu. Hamba yang beriman lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik perhatian kamu. Mengapa hamba ini begitu rupa kedudukannya dalam Islam sehingga pasangan yang ingin berkahwin, kalau ada yang lain yang bukan hamba, pilihlah yang bukan hamba, pilih yang beriman. Mengapa lawannya musyrik hingga mereka beriman? Hamba yang beriman lebih baik daripada musyrik. Adakah kerana musyrikin itu jadi musyrikin, anak-anak daripada ibu bapa yang musyrik, dia akan jadi musyrik juga? Begitukah hukumnya? Sebenarnya tidak begitu. Ramai hamba apabila mereka ini dikahwini oleh orang Islam, hamba menjadi seorang yang berfikiran waras,
Tetapi jika hamba itu dipimpin oleh seorang yang hamba juga ataupun orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, maka ia berbahaya. Dia boleh berbahaya. Imannya itu boleh digadai olehnya apabila dia mempunyai peluang-peluang yang baik. Katanya di sini, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Mereka itu menyeru kepada neraka. Siapa dia? Hamba-hamba itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kepada syurga dan pengampunan dosa. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menerangkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka mengambil perhatian. Ingat, hukum dalam Islam ini dia mempunyai falsafah di sebaliknya. Mengapa haram, mengapa halal, ada falsafah dia. Kalau makanan, minuman ada falsafahnya, maka perkahwinan juga memerlukan falsafah itu dipahami dengan lebih baik lagi daripada pemilihan isteri. Pemilihan isteri ini, jika isteri itu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, dia akan menarik suaminya pulaknya kepada keluarga yang dibina berasaskan syirik. Demikian juga jika pasangan Muslim, perkahwinannya dengan orang Muslim juga, maka dia akan menjadi Muslim anaknya. Begitulah falsafahnya. Islam menyuruh supaya pasangan suami carilah yang Muslim, jangan sama sekali cari yang hamba. Pemuda-pemuda hari ini, kalangan manusia memilih untuk berkahwin dengan orang asing, orang barat ke, orang putih ke, kita kata macam tu, orang putih. Soal agama kadang-kadangnya tidak nak ambil berat. Dia isytihar nak masuk Islam pun dah boleh kahwin dah. Ataupun mereka berhujah dengan ahli kitab, musyrik ahli kitab ini boleh kahwin. Tetapi perlu diingat bahayanya lebih besar daripada faedah berkahwin dengan orang asing ataupun orang yang bukan Islam. Pasangan Islam mesti kahwin dengan orang Islam. Lebih-lebih lagi jika pasangan itu daripada orang luar, orang barat, orang putih ke, misalnya, orang Islam lebih baik dan lebih banyak manfaatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila ada pasangan ingin berkahwin dengan orang asing, Sayyidina Umar bertanya, adakah kamu ingin mensia-siakan pasangan kamu daripada anak bangsa kamu? Orang Arab juga kamu orang Arab, tidakkah lebih baik bagi kamu berkahwin dengan orang Arab juga? Kerana kalau orang Arab ni tinggal orang Arab, maka siapa akan memilih dia? Dia akan menjadi mangsa akibat daripada kamu tidak menyukai dia. Apabila jadi ayat ini walaupun menyarankan pasangan supaya memilih orang mukmin, orang Islam, namun begitu dia ada falsafah yang lebih jauh lagi, ialah menjaga anak bangsanya sendiri. Jadi kalau bangsanya itu berkahwin dengan orang lain, orang luar, sama ada dia lelaki atau perempuan, dia mana lagi kedudukan bangsanya sebagai orang Melayu, orang Islam, tentulah ia tersingkir daripada perkahwinan. Negeri-negeri Arab yang kaya, mereka lebih suka kahwin orang luar, kebanyakannya lah begitu.
kahwin orang luar ni, iaitulah orang putih, orang Amerika, orang England. Jika mereka ini berkahwin, mereka bawa balik orang luar, perayaan mereka dengan besar-besaran, terutama sekali negara kaya. Mengapa terjadi begitu? Kerana mereka tak mahu kahwin dengan orang daripada negeri mereka sendiri, kerana orang dalam negeri itu mereka sendiri mereka anggapnya tidak standard. Perkahwinan yang seumpama itu tidak disukai ramai. Oleh yang demikian, mereka mencari jalan yang lebih baik bagi mereka menurut fikiran mereka, sekalipun tidak ada falsafah selain daripada falsafah bahawa wanita dari luar negeri lebih baik, lebih cantik dan lebih dapat membantu untuk hidup dalam negara mereka sendiri. Jadi kalau begitu, ini pilihan pemuda pada zaman sekarang. Sesetengah orang berpendapat untuk menutup kelemahan mereka, membuat alasan kerana wanita yang dipilih itu dia bersedia untuk masuk Islam, untuk beriman. Jadi soalnya, apakah perempuan yang dipilih itu berjanji dengan ingin memeluk Islam? Apakah ia sudah cukup setakat itu? Apakah amalan-amalan yang boleh dipercayai, sikap yang boleh dipercayai bahawa dia akan beriman, walaupun ada orang yang menyempurnakan janji itu, ada pasangannya begitu, tetapi semuanya itu merupakan janji-janji kosong, janji yang tidak dapat dipenuhi, ataupun sekurang-kurangnya kita katakan sukar untuk dipenuhi. Sekalipun mereka boleh pergi ke pejabat untuk menyatakan bahawa dia telah mengucap kalimah syahadah, telah memeluk Islam, tetapi apakah perkara itu boleh diisi kekosongannya, dipercayai tidak mudah seperti yang dipikir. Itulah dia maksud ayat yang melarang wanita Islam berkahwin dengan suami bukan Islam. Demikian juga sebaliknya, kerana dua pasangan ini tidak boleh membawa suatu generasi pada masa hadapan. Kira-kira generasi itu tidak dapat membina iman dan Islam. Sebaliknya, kalau dia mempunyai keluarganya ini akan terbiar kerana pasangan hidup tidak sekata dalam membuat pendidikan kepada anak-anak dan keturunan mereka. Kemudian seterusnya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kita akan sambung besoklah pula. Besok ke lusa kah? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.